KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Irfan Syahmi dan anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM. Macam biasa, kita akan bersiaran dari pukul 2 sehingga 3 petang dan sayalah Ketua Kelas Mahir untuk Jumaat yang barakah ini. Okey, sebelum kita mulakan kelas kita, apa kata kita demonstrasikan sikit mengenai pematuhan SOP. Pertama sekali, apabila kita berada di tempat awam, jangan lupa untuk sentiasa memakai pelitup muka. Yang kedua, apabila kita dah pegang macam-macam barang, kita nak hindarkan virus itu, kita pakai dulu hand sanitizer. Okey, bila kita dah pakai, dan jangan lupa step yang ketiga lah untuk sentiasa menjaga jarak sosial sebanyak 1 meter sekurang-kurangnya. Baru kita rasa selamat dan barulah boleh kita mulakan kelas kita untuk hari ini. Dan untuk hari ini, kita akan belajar subjek seni visual. Dan untuk kita mulakan kelas kita, apa kata kita mulakan dulu dengan video profil guru kita. Jom kita saksikan. Bersama saya Irfan Syahmi, masih dalam rancangan Mahir di Didik TV KPM. Di studio kita ada Cikgu Siti. Apa khabar Cikgu? Selamat datang ke Mahir. Terima kasih. Okey Cikgu, sebelum kita mulakan kelas kita, apa kata lagi sekali kita menjaga SOP sebab kita masih belum menang. Hashtag apa Cikgu? Kita jaga kita. Okey, baiklah kita mulakan dengan memakai hand sanitizer, dimulakan dengan Cikgu. Silakan Cikgu. Okey, Cikgu pakai ya? Baik. Bila Cikgu dah pakai, Irfan pula nak pakailah. Okey, baru rasa selamat kan? Ya, betul. Bila kita dah pakai, kita buka mask kita. Okey, baru boleh buka mask ya? Baru boleh buka mask. Cantik Cikgu kita hari ini, nampak tak? Baru kita simpan di tempat sepatutnya. Okey, kita masukkan dalam bekas, Pak? Betul Cikgu. Okey. Okey, baik. Bila kita dah simpan, kita letak tepi dan yang paling penting kena jaga jarak, betul tak Cikgu? Betul, 1 meter. Sekurang-kurangnya 1 1 meter. meter. Okey Cikgu, kita dah jaga SOP dan apa kata kita mulakan dengan kelas kita pada hari ini. Silakan Cikgu. Okey. Nah, Cikgu ialah Cikgu Siti Nurfatihah atau boleh panggil Cikgu Siti. Cikgu okey? Siti Nurhaliza bukan? Bukan, tapi suara lebih kurang. Betul tu, saya setuju sekali. Okey, hari ini Cikgu akan mengajar subjek pendidikan seni visual iaitu bidang membuat corak dan rekaan. Tapi teknik yang kita akan gunakan ialah teknik stensil. Teknik apa Ifan? Teknik Teknik stensil. Pandai. Okey, sebelum tu kita Cikgu ada sediakan satu video. Cikgu sediakan video? Ya, tapi simple lah. Cikgu tak pandai sangatlah buat video yang paling panjang. Okey, untuk terangkan beberapa contoh corak dan rekaan. Nak tengok tak? Nak tengok. Jom kita Okey, saksikan. Itu dia, tadi kita nampak dalam video tu ada beberapa teknik yang telah digunakan Cikgu. Apa sebenarnya? Betul. Tadi ada 3 teknik yang kita gunakan untuk membuat corak dan rekaan. Okey. Yang pertama ialah stensilan. Yang kedua ialah tiupan. Dan yang ketiga ialah ikat dan celup. Ikat dan celup. Dan pada hari ini kita nak fokuskan kepada teknik stensil, betul? Ya, betul. Okey, Tapi cikgu. sebelum tu Ifan, Cikgu nak ajak Ifan main satu permainan nak? Nak main permainan pula. Jom, saya tak sabar dah ni Cikgu. Jom kita mulakan. Kita mulakan. Okey, Ifan sekarang
sekarang berada di meja. Okey. Okey, Ifan nampak tak cikgu ada hasilkan satu garisan grid dan cikgu dah tampal sticky note warna merah jambu? Ada tak? Nampak cikgu? Ada Okey, kat sekarang ada sticky note warna biru dekat atas meja tu. Ada, cikgu. Cuba Ifan angkat. Okey, boleh tak okey. Ifan tanggalkan sticky note tu dan tampal di ruang-ruang kosong? Nak kena penuhkan lah. Penuhkan, Baik, betul. Irfan cuba ya. Okey, Okey. mulakan ya. Okey, kita tengok. Betul tak Baik, Ifan buat? baik. Okey, di ruang-ruang kosong. Okey, Okey. bagus. Satu. Okey, satu. Okey. Dua. Okey. Okey. Tiga. Yang penting kita kena penuhkanlah ruang-ruang Ya, kosong betul. ni kan. Penuhkan. Okey. Baik, dah Okey, siap. pandai. Cuba Ifan tengok. Selepas warna merah jambu ada warna apa? Selepas warna merah jambu, kita ada warna biru. Lepas tu? Merah jambu balik. Nampak tak dia ada selang Selang-seli. Yes, pandai. Okey. Kita pergi ke yang permainan yang seterusnya. Apa pula nama ni, cikgu? Okey, ada penitis atas tu. Ada tak Ifan? Ada. Ni saya selalu Okey. guna untuk pakai serum kat muka kan. Patutlah handsome. Mana ada. Cikgu mana lagi. Okey, Ifan cuba Ifan ambil warna hijau. Warna hijau, okey. Kemudian celupkan. Celup dulu, Okey, celup. Kemudian titiskan atas kertas dari atas. Dari atas ya, Iwan Ya, cuba dari atas. Bismillah. okey. Cantik warna dia. Okey, sekarang warna merah jambu. Warna merah jambu. Okey, Ifan buang balik warna hijau. Okey, Ifan. Warna merah jambu. Okey. Okey, Kat mana, cikgu? titiskan dekat atas. Mana-mana pun Mana-mana boleh. pun boleh ya. Fuh. Okey. Okey. Nah, cikgu nak tanya Ifan. Ifan boleh kawal tak pergerakan warna tu? Ish, tak boleh lah. Melainkan kalau saya ada superpower boleh lah cikgu. Sekarang tak boleh ni. Sekarang bila Ifan titiskan, dia akan pergi bebas. Pergi bebas. Ya, jadi Ifan tahu kenapa cikgu nak Ifan main game tu? Kenapa cikgu? Sebenarnya ada kaitan dengan tajuk kita iaitu corak hari ini. Iaitu game pertama mewakili corak terancang. Corak terancang. Oh, sebab itulah kita ada bentuk selang-seli ni. Ya, kita ada terancang. macam-macam jenis susunan. Nanti cikgu akan terangkan. Boleh, cikgu. Tapi untuk corak terancang kita ada garisan grid. Lepas tu kita boleh rancang. Ifan boleh rancang tak susunan tadi? Boleh. Boleh. Jadi kita kenali sebagai corak Corak terancang. Okey, game yang kedua, Ifan dah titiskan warna tapi Ifan tak boleh kawal pergerakan warna tersebut. Betul, sebab dia kalau ikutkan graviti dari atas akan turun sendirilah ke bawah. Betul. Kalau tiba-tiba ada angin, Dia mungkin akan ke kanan atau ke kiri. kalau angin tu dari kiri. Dia akan ke kanan. Yes, pandai. Okey, jadi corak yang kita terhasil adalah corak tidak Okey. terancang. Terancang, tidak terancang. Okey, pandai. Murid yang bijak. Okey, cikgu. Seterusnya Ifan, kita beralih kepada jenis susunan. Jenis susunan. Okey. Tadi cikgu ada terangkan tentang susunan selang-seli. Betul, kat sana. Untuk menghasilkan corak ada pelbagai jenis susunan. Antaranya ialah ulang sekata. Ulang sekata. Ulang sekata. Ifan tengok sini ada rupa hati. Betul. Tapi semua cikgu guna rupa hati. Tapi kita tengok susunan dia. Ulang. Okey, kiri, kanan semua sama. Semua sama. Baik. Tapi nampak tak ada garisan apa tadi? Garisan grid. Ya, pandai. Okey. Okey. Yang susunan yang kedua ialah selang-seli. Macam yang kita buat tadi Macam yang kita kan? buat tadi. Okey. Warna yang kita guna rasa-rasa warna apa ni, Ifan? Warna apa ni? Kuning Kuning. dan juga merah. Merah. Okey. Selain pada rupa kita selang-seli, kita juga selang-seli Warna. Okey, pandai. Okey. Susunan yang seterusnya ialah susunan batu. Bata. Rumah Ifan ada batu-bata ke? Ada. Rumah papan ke macam mana? Ada batu-bata, cikgu. Jadi susunan kalau kita tengok dalam rumah, susunan bata dia macam mana kan? Tapi kita tak nampak sebab dah disimenkan. Betul, cikgu. Okey. Okey. Kita tengok kat sini. Ini adalah contoh susunan batu bata. Okey, kita pergi kepada susunan yang seterusnya ialah berpusat. Berpusat? Pusat. Apa tu, cikgu? Cuba Ifan tengok, pegang pusat Ifan. Okey. Berada di Tengah-tengah. tengah. Maksudnya kat situ bermula dari tengah. Kemudian dia pecah. Oh, itulah teknik berpusat. Ya, betul. Okey, itu sahaja untuk jenis susunan. Jenis susunan. Okey, kita pun dah belajar tentang jenis susunan dan apa kata kita bagi kawan kita rehat dululah. Ya, kita betul. akan kembali selepas ini.
KPM. Didik TV KPM. Masih bersama saya Irfan Syahmi dan anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM. Kita bersama dengan Cikgu Siti pada hari ini. Masih lagi. Okey Cikgu. Tadi sebelum kita berehat, kita dah belajar sedikit mengenai cara untuk membuat corak. Betul. Dan saya ada soalan untuk Cikgu. Ya. Tadi Cikgu cakap kat saya kalau nak buat corak kena ada garisan grid. Kalau tak ada garisan grid, boleh ke kita nak buat corak? Okey Irfan, cikgu nak terangkan kat Irfan. Garisan grid ni adalah untuk membantu murid yang baru nak belajar untuk menghasilkan corak. Okey. Tapi jika ada murid yang advance, dia dah biasa dengan susunan jarak, susunan untuk rupa tu. Jadi tak perlu garisan grid pun tak Baik. apa. Kalau macam untuk saya peringkat ni, awal, kita guna garisan grid Baik. supaya nampak lebih teratur dan tersusun. Kalau macam saya ni baru nak mula belajar, kenalah guna garisan Ya, grid ni dulu. betul. Kalau dah Nanti- expert nanti, dah tak payah dah. Ya, kita betul. tulis je. Terus je. Terus je. Okey. Okey Cikgu. Dan kita hari ini sedang memfokuskan kepada teknik stensil. Stensil, betul. Baik, apa kita nak belajar hari ini? Okey, teknik stensil. Irfan tahu ke apa itu teknik stensil? Tadi Cikgu cakap teknik stensil ni dia memerlukan kita kena apa orang cakap? Kita kena tebuk. Kena tebuk. Tebuk kita objek nak tu. buat simulasi. Betul. Cikgu dah sediakan satu blok stensil ada pada Irfan. Cuba Irfan angkatkan. Angkatkan. Ni Irfan punya Tunjuk. ya? Ya, tunjuk pada kamera. Okey, Irfan dapat rupa apa tu? Segitiga. Cikgu bulat. Okey, cuba angkat tangan kanan. Tangan kanan. Okey, masukkan dalam lubang. Masukkan dalam lubang ni. Okey. Keluar balik. Keluar balik. Kenapa buat macam ni? Kenapa, Cikgu? Sebab cikgu nak terangkan apa yang dimaksudkan dengan teknik stensil. Baik. Teknik stensil ialah alat atau media yang ditebuk. Yang ditebuk untuk membenarkan pigmen warna. Ini bayangkan ni warna. Membenarkan pigmen warna melaluinya. Okey, kalau contohnya tangan saya ni warna biru, Aha. warna birulah masuk ke sini. Ya, betul. Jadi mudah kita hasilkan corak menggunakan teknik stensil. Okey. Okey. Kita pun dah faham mengenai teknik stensil. Sekarang ni kita nak buat apa pula? Okey, cikgu nak ajak Irfan. Datang sebahagian sini. Okey. Okey, cikgu tadi Irfan dah tahu kan apa itu blok stensil? Dah tahu? Cikgu kita nak main permainan yang kedua. Main lagi tak sabar ni. Padankan. Nama game ni ialah padankan. Okey, Irfan tengok kat sini ada blok stensil. Cikgu dah hasilkan 6 blok stensil. Ada 6. Tapi cikgu tak letak corak yang terhasil daripada blok stensil tersebut. Alamak, saya kena letak ni. Mestilah cikgu nak Irfan yang buat. Okey, cikgu. Okey, berani ke? Berani. Saya sahut cabaran dia. Okey. Cikgu. Okey. Cikgu dah sediakan corak yang terhasil daripada blok stensil. Boleh tak Irfan padankan? Boleh. Cikgu nak tengok Irfan betul ke salah. Kita cuba ya. Okey, kita tengok. Kalau adik-adik nak tolong pun boleh juga tolong Irfan kat sini. Okey. Baik, yang pertama kita ada alamak, kita ada bentuk apa tu? segitiga. Segitiga. Okey. Cuba padankan dengan blok Padankan, stensil mana yang sesuai. Kita tengok. Betul tak kat sini? Ya. Okey. Pandai. Baik. Okey, kita ambil yang kedua. Yang kedua. Ni macam susah sikit je. Rasa rupa apa yang terhasil tu? Corak apa tu? Macam corak bunga. Betul ke Ya ke cikgu? bunga? Ke salah ni? Cuba Irfan padankan Okey. dengan blok stensil mana? Irfan cuba ya. Itu adalah Ah. bunga ros. Oh, Rupa bunga ros. Pandai cikgu lukis. Okey. Seterusnya, Seterusnya kita ambil rupa apa tu? macam bentuk kalau kita nak pause tengok video game ke apa kan. Stop. Stop. Okey. Okey, cuba padankan. Baik. Okey. Okey. Pandai. Baik. Okey, lagi? Seterusnya. bentuk bulat. Warna hijau macam Warna dekat hijau. traffic light je. Betul. Cuba Letak pandangkan dekat corak hasil sini. blok stensil kita. Okey. Pandai. Dan Ada dua lagi dua yang lagi. terakhir. Wow. Macam pernah kenal je simbol ni. Itu muka taib rasa-rasa macam pernah tengok kan? Macam mana tengok? Ada adik nampak tak kat kaca TV tu ada tak kat mana-mana bentuk macam ni? Ada kan? Logo NTV 7 ataupun Didik TV KPM. Okey, cuba padangkan. Okey. Alright. Okey, dan Okey. yang terakhir. Yang Cuba terakhir. tengok corak yang terhasil daripada blok stensil terakhir. Ada bunyi sikit dah cikgu. Bunyi apa tu? Miau. Ada bunyi sikit dah cikgu bentuk ni. Okey. Irfan suka kucing tak? Suka. Saya ada 2 kucing kat rumah. Okey, sekarang kita nak semak jawapan Irfan. Betul ke salah? Silakan cikgu. Okey, kita tengok yang pertama.
Yang kedua dan ketiga bagus betul. Yang asas betul. Okey. Okey, yang keempat, lima dan enam kita nampak macam susah sikit. Betul. Tapi berjaya ke Ifan atau murid di rumah untuk padankan. Kita tengok. Okey, bunga ros betul. Sebaik betul. Yes. Okey. Ya, logo NTV7 betul. Betul juga. Dan yang terakhir, kucing kesayangan Ifan pun betul. Betul. Adik-adik Bagi mesti betulkan kat tepukan. rumah. Okey, cikgu. Okey, kita beralih kepada yang seterusnya Ifan. Tadi dah kenal apa itu blok stensil. Dah kenal. Sekarang cikgu nak bagi tahu Ifan, teknik dalam menghasilkan blok stensil pun ada banyak, ada dua. Okey. Sebenarnya ada tiga tapi hari ini cikgu nak terangkan dua dulu Ifan. Baik. Okey, teknik yang pertama ialah lipat dan gunting, manakala teknik yang kedua ialah teknik potong. Teknik potong. Okey. Untuk teknik lipat dan gunting Ifan, kita akan menggunakan lipatan dan guntingan. Guntingan. Okey. Tapi untuk teknik lipat dan gunting kita perlu ada rupa yang seimbang kedua-dua belah. Maknanya belah kanan sama, belah kiri pun sama. Betul. Jadi cikgu ada hasilkan garisan putus-putus. Ifan nampak tak? Nampak tak bahagian kiri, bahagian kanan sama besar. Sama besar. Okey Ifan, kat sini cikgu guna rupa geometri. Okey, rupa geometri. Segitiga. Selain daripada tu, apa rupa geometri yang Ifan tahu? Kalau cube boleh tak cikgu? Cube tu bentuk. Rupa bulat. Rupa bulat. Okey. Yang seterusnya ialah rupa organik. Rupa organik ni adalah rupa yang tiada sudut. Tiada sudut. Macam kat sini bentuk rupa apa tu? Hati. Yes, hati. Okey. Kita teruskan dengan teknik potong. Kalau Ifan tengok kat sini ada garisan putus-putus juga. Betul? Tapi kalau kita tengok rupa yang terhasil lebih sukar. Okey. Lebih detail. Lagi detail lah. Tadi kita guna gunting. Betul. Rasa-rasa apa alat yang sesuai untuk kita potong? Saya rasa kalau tadi yang senang kita guna gunting. Ya, betul. Yang susah sikit rasa-rasanya lah. Kena guna pisau kot. Ya, betul. Kita kena guna pisau. Tapi untuk murid sekolah rendah, cikgu tak galakkan guna pisau. Sebab apa, Ifan? Sebab bahayalah cikgu. Ya, betul. Nanti luka berdarah. Betul. Luka lama berdarah, kembali. Alamak. Tidak. Berpuitis cikgu kita pada hari ini. Okey, kita fokus kepada teknik lipat dan gunting. Okey. Ifan, kita bergerak ke meja Ifan. Silakan cikgu. Okey. Cikgu ada sediakan kertas untuk Ifan. Ada kertas untuk saya? Kertas untuk Ifan. Cuba Ifan angkat. Okey, tunjuk dekat murid. Okey, kertas. Okey, Ifan dapat warna hijau, cikgu dapat warna merah jambu. Betul. Okey, untuk menghasilkan teknik lipat dan gunting, jadi kita perlu lipat, betul tak? Mestilah kena lipat kertas ni. Kita ada kertas, jadi kita lipat kepada dua bahagian. Dua bahagian. Lipat terus ya? Bucu dia kena sama, Ifan. Bucu kena sama. Kena sebab tajam. kalau tak sama, nanti kita dapat hasil lipatan yang tak kemas. Okey, kita tekan sikit. Tekan sikit. Okey. Okey tak cikgu macam ni? Okey, good, pandai. Okey. Okey. Seterusnya, tadi dah lipat kan? Okey, bila kita dah lipat, cikgu akan tunjuk dulu. Ifan tengok je dulu boleh? Okey, silakan cikgu. Cikgu akan buat rupa bulat. Bulat. Macam susah je. Tak susah. Bulat. Dia ada garis putus-putus tu tadi, kat betul? Tengah-tengah. Okey, jadi cikgu lukis separuh je bulat. Oh, separuh je. Separuh je cikgu lukis separuh. Okey, boleh? Okey. Cantik ya cikgu. Nampak tak? Nampak. Okey, separuh. Kemudian tadi lepas lipat kena apa? Kena gunting lah. Kena itu teknik dia. Okey, kita guna gunting macam cikgu gunakan tangan kanan. Betul. Okey, kemudian kita gunting. Masa gunting mesti berhati-hati. Untuk ada dekat rumah, kalau tengah gunakan gunting sekarang, jangan lupa untuk mendapatkan penilaian daripada ibu bapa. Ya? Ataupun kalau dekat sekolah, kena ada cikgu. Pantauan daripada guru. Okey, dah gunting. Okey, ni sampah. Boleh tak kita buang merata-rata? Janganlah buang. Kita mesti jaga kebersihan. Okey, kita letak tempat yang betul. Kemudian Ifan tengok ada magic ni, magic. Okey, kita buka. Bentuk bulat lah cikgu. Ya, betul, boleh tengok Ifan. Okey, jadilah blok stensil rupa bulat. Boleh masukkan tangan cikgu, silakan. Boleh. Kita boleh benarkan pigmen mewarna melaluinya. Sekarang cikgu nak Ifan buat boleh? Saya kena test lagi lah kawan-kawan semua. Cikgu memang datang untuk test Ifan dan murid-murid kat luar sana. Okey, cikgu nak Ifan hasilkan rupa segitiga boleh? Segitiga? Sebab cikgu tahu mudah je untuk Ifan hasilkan sebab macam pijak. InsyaAllah lah cikgu ya. Kita cuba. Okey, Macam hati-hati biasa. guna gunting.
Kalau nak gunakan gunting, kawan-kawan semua kena sentiasa berhati-hati. Okey? Betul. Baik, Oh, Ifan cuba. kidal. Saya kidal, cikgu. Ya, Kita bagus. cubalah ya. Kita tengok. Hati-hati Nervous guna saya, gunting. Okey. Okey. Sekejap Separuh je kan bentuk Separuh je. supaya dia ada keseimbangan. Jadi kita lukis Okey. separuh kemudian kita gunting. Baik. Hati-hati. Tak apa, ambil masa. Jangan cepat-cepat. Nanti kalau tergunting Okey. tangan sendiri, luka. Luka, berdarah kembali. Berdarah Cikgu cakap kembali. tadi. Ha. Okey. Macam Okey. cikgu cakap tadi, kalau ada sampah, kita kena simpanlah. Sebab kita kena menjaga kebersihan. Nak tengok magic tak, cikgu? Nak tengok jadi ke? Macam jadi kot. Ya ke? Tadi sebut rupa apa? Segitiga. Jadi ke segitiga tu? Alamak. Nak tengok ke? Boleh. Okey. Kita buka 1, 2. Oh, jadilah cikgu. Saya nampak cikgu sini. Okey, jom kita buka Okey. 2 blok cikgu. Blok stensil cikgu. Dan blok stensil Ifan. Nampak? Bentukkan jari je, tak besar sangat. Cikgu boleh masukkan tangan. Ifan boleh masukkan Masukkan jari jari. je. Okey. Jadi murid-murid di rumah boleh cuba untuk menghasilkan blok stensil di rumah. Tapi pastikan semasa mengguna gunting, hati-hati. Okey cikgu, adik-adik boleh sambung buat sebab apa? Kita nak berehat dulu. Ya. Kita akan kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda masih bersama saya Irfan Syahmi dan Cikgu Siti dalam rancangan Mahir di Didik TV KPM. Tadi kita dah pun belajar mengenai Menghasilkan stensil. blok stensil. Betul. Dan sekarang nampaknya cikgu macam nak mewarna. Betul ke cikgu? Cikgu nak ajar macam mana kita nak sapukan warna pada blok stensil untuk menghasilkan corak terancang. Baik, jom kita mulakan. Okey. Pertama sekali, cikgu mesti ada blok stensil. Itulah, kalau tak ada macam mana kan? Ya, bila nak sapu warna, hari ni cikgu akan guna warna air. Warna air ialah kita akan gunakan untuk mewarna iaitu sapuan berus. Sapuan baru. Okey, sebelum tu cikgu nak terangkan. Blok stensil ni kita perlu hasilkan menggunakan kertas keras. Okey. Sebab apa cikgu? Sebabnya ialah kita akan guna secara berulang kali. Bila kita guna banyak kali, kertas sifat dia menyerap air. Jadi boleh jadi lembik. Ataupun rosak. Rosak terus. Jadi kalau guna kertas keras, rupa yang terhasil adalah lebih tepat. Lebih tepat dan kita dan boleh lebih kemas. berguna banyak kalilah. Ya, betul. Okey, sekarang cikgu akan tunjukkan. Okey, kat sini Ifan. Okey, cikgu. Cikgu ada garisan grid yang cikgu dah besarkan supaya semua orang boleh lihat dengan jelas. Okey, cikgu ada brush dan cikgu ada warna. Ifan, ni warna apa Ifan? Warna biru cikgu. Ya, cikgu akan guna warna biru dan juga warna merah. Sebab warna biru dan warna merah ini adalah warna asas. Warna asas. Ada colour lain tak cikgu? Warna asas ada 3. Biru, Biru, merah merah, dan kuning. Okey, ni ada 3 warna asas lah. Ya, betul. Okey. Kita teruskan Ifan. Silakan, cikgu. Okey, cikgu akan celupkan berus dalam warna. Okey, cikgu nak Ifan tolong cikgu lah. Okey, boleh cikgu. Okey, Ifan datang sini. Okey, Saya cuba jadi letak penolong, blok cikgu. stensil. Dekat mana, cikgu? Kat sini, kat Kat garis sini. sampulnya. Okey, baik. Pegang kuat-kuat. Pegang kuat-kuat. Tak boleh gerak-gerak. Nanti rupa dia jadi rupa lain. Alamak. Daripada segitiga jadi segi lain dah. Jangan, kita tak nak macam tu, okey? Okey, kita sapukan Okey. warna, boleh? Boleh, cikgu. Okey, kita sapukan warna. Cantik warna biru ni. Okey, masa kita sapukan warna, Ifan, kita kena pastikan warna kita tak terlalu cair, tidak terlalu pekat supaya rupa yang terhasil
kemas dan warna tu tak meleleh. Tak meleleh. Kalau meleleh nanti tak cantik lah. Kalau cari kan cikgu kan. Betul. Okey. Okey, cuba Ifan angkat. Bismillah. Lama. Nampak tak rupa yang terhasil? Segitiga. Sekarang kita nak guna rupa bulat. Rupa bulat? Boleh. Okey, kita tak ada tukar masalah. berus. Kenapa kena tukar berus? Tak naklah campur warna. Nanti warna yang kita nak tak dapat. Jadi cikgu nak guna warna merah. Okey, Ifan. Macam tadi, Ifan letak blok stensil. Kat sini ya? Okey, betul. Okay. Kita guna selang-seli. 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 Tadi kita belajar selang-seli kan? Ini teknik dia kan? Okey. Tak apa, cikgu ada sediakan tisu untuk Ifan lap. Jika comot sebab apa, kita sambil tu kita kena jaga kebersihan. Tak apa, kalau comot sikit tak apa, kita lap lah balik ke cikgu kan? Betul. Tapi kena utamakan kebersihan. Okey, kita sapukan warna pada bentuk. Okey. Cantik warna merah ni cikgu. Terang. Okey. Warna merah tadi warna apa, Ivan? Warna asas. Yes, pandai. Cikgu, kalau warna merah ni melambangkan apa cikgu? Warna merah kalau cikgu marah. Bukan berani ke cikgu? Kalau cikgu betul juga, kan? Berani. Ya, betul. Pandai. Janganlah marah saya masih pelajar cikgu. Tak marah. Okey, cuba Ifan angkat. Okey. Itu dia. Okey, dah dapat. Okey, cikgu nak tunjuk magic, nak tengok? Ada magic pula? Yes, mesti ada magic. Silakan cikgu. Kita ke bahagian sini. Okey, tengok. Tadi kita buat 2 je. Betul. Bila kita dah siapkan ni, cikgu dah siapkan penuh. Macam ni. Jadi, biru, merah, biru, merah, biru, merah. Susunan apa tadi? Susunan seli. Yes, pandai. Okey. Cikgu nak ajak Ifan pergi belakang meja, boleh? Pergi belakang meja. Nak buat apa pula ni? Tak apa, jom kita. Okey. Silakan cikgu. Okey. Sebelum tu Ifan, cikgu bagi tisu. Lap sebab tangan tadi ada comot. Betul. Okey. Ifan lap dulu ya. Okey. Kan dah bersih. Murid-murid semua, cikgu dah kecilkan corak tadi. Okey, tadi besar, sekarang dah jadi kecil. Sebab apa? Cikgu nak buat rekaan. Buat rekaan? Rekaan apa tu cikgu? Ya, rahsia. Rahsia lagi. Okey. Sebenarnya cikgu nak hasilkan beg kertas. Beg kertas. Lepas menghasilkan corak, kita perlu ada rekaan. Okey, kita Ifan tengok cikgu hasilkan rekaan. Silakan cikgu. Okey, mula-mula kita ambil corak kita tadi. Okey, kemudian kita letakkan double sided ni dekat hujung. Okey, cikgu nak tanya, kertas ni saiz apa cikgu? Saya kertas lukisan biasa. Yang biasa kita guna dalam kelas. Okey, kita dah letak double sided kat hujung. Kita tanggalkan. Okay, kita tanggalkan. Kita buang. Tak boleh buang merata-rata. Kena jaga kebersihan. Okey, kemudian dah dapat macam ni, kita pusing dan kita cantumkan. Okey, jadikan macam bentuk silinder dulu cikgu ya. Ya. Okey, dah dapat macam ni. Kita tekan supaya bentuk dia seimbang. Ingat tak tadi macam ada garisan putus-putus tu? Itu maksudnya kena seimbang lah kan cikgu? Ya, betul. Okey, kejap. Lepas tu buat apa cikgu? Okey. Lepas tu, okey, ada sini kena buka kejap. Salah lah pula. Salah tak apa cikgu. Kita dalam proses pembelajaran. Salah itu biasa. Bukan murid je boleh buat salah. Kadang-kadang cikgu pun tersalah. Tapi kita dalam proses pembelajaran. Okey, kita pusing supaya tadi cikgu macam ni, terbalik. Kita kena pastikan kita dapat macam ni. Okey, adik-adik pun kalau terbalik jangan risau. Kita buka balik. Kita betulkan ya. Lepas tu kita tekan bagi rapat. Okey. Kena pastikan dua belah itu seimbang. Tekan bagi rapat. Kalau tu kita boleh guna sesuatu yang lebih keras untuk tekan dia. Tekan je. Okey. Dah dapat bentuk macam ni. Dapat. Okey. Kita lipat bahagian kiri dan kanan. Lipat besar mana cikgu? Terpulang. Asalkan sebelah kiri dan sebelah kanan sama saiz. Paling pentinglah keseimbangan. Ya, okey. Dapat macam ni. Okey, kita buka. Okey, kita lipat bahagian bawah pula. Bahagian bawah. Okey, kemudian kita buka. Kita nak hasilkan beg kertas kan? Ifan pernah guna beli barang masukkan dalam beg kertas kan? Betul cikgu. Dia dapat macam ni. Oh, di bahagian bawah dia ke? Macam ni, bahagian bawah dia tu betul. Okey, nampak tak bahagian bawah? Okey, kita lipat kat sini. Cantiklah, pandailah cikgu buat. Biasa ni, yang mudah-mudah je. Okey, kita lipat. Kita
kita lipat lagi ke bawah. Lipat lagi ke bawah. Okey, kita perlukan guna double sided ni lah Double sided untuk lagi. cantumkan dia kan. Okey, barulah dia Okey. tak Terbuka. Terbuka. Betul, cikgu. Okey. Okey, kita tampal. Okey, kemudian tadi bahagian sini kan? Bahagian tepi tu. Okey, bahagian tepi kita lipat lagi. Lipat lagi Banyak sikit. lipat je hari ni. Okey, kita lipat sini juga. Adik-adik pun boleh cuba tahu kat rumah kalau nak buat ni. Mudah je sebab cikgu kita dah ajar. Okey, dah macam ni. Okey. Okey, dah dapat hasil macam ni. Okey. Kita masukkan tangan. Masukkan tangan. Kenapa masukkan tangan, cikgu? Sebab beg macam ni tak? Beg mesti kembung kan? Betul. Kita masuk tangan, kita tekan. Okey, kita nak kembangkan dia lah. Kembangkan dia. Nampak? Corak-corak beg kita. Daripada tadi cuma corak. Ha. Dah ada kat atas garisan grid, tiba-tiba dah jadi apa ni, Fan? Dah jadi beg kertas. Dah jadi beg kertas. Dah ada rekaan. Ya, dah ada rekaan pandai. Tadi corak, ni dah jadi rekaan. Okey, kita kemaskan. Kemaskan ya. Kemaskan. Barulah mudah untuk kita masukkan barang kan. Betul. Okey, dah dapat kat sini. Kita tekan sikit. Oh, dia punya tepi tu kan. Tepi, dia punya. mesti kena sharp. Kena sharp lah. Okey. Oh, Dah jadi. Tapi tak cantik lagi ni. Belum cantik lagi? Belum cantik. Apa nak tambah pula, cikgu? Okey, Ifan. Cikgu nak Ifan buat sama-sama. Okey, buat apa, cikgu? Ni. Hiasan dia. Okey, ikut cikgu. Okey. Kita buat macam ni, macam ribbon. Macam ribbon, okey. Macam ni. Okey, macam ni. Macam mana, cikgu? Macam ni. Okey. Okey, kalau Ifan tak ada, tak apa, memang cikgu tolong lah. Biasalah murid baru nak belajar. Itulah tu, tiba-tiba kena pula terkejut. nervous saya pula. Betul. Aduh, cikgu. Tak apa, jangan takut. Cikgu, nama ni proses belajar kan? Okey, dah jadi tak? Kan, belajar. Nampak tak dah jadi ribbon? Okey. Okey. Tahu tak rasa-rasa nak buat apa ribbon ni? Macam telinga Mickey Mouse bukan ke? Macam ni? Bukan. Okey, sebenarnya cikgu nak jadikan hiasan pada beg kertas tadi. Tadi beg. Okey, kita lipat atas. Lipat atas. Lipat banyak betul lipat banyak kan? Betul lipatan. Tak apa, cikgu. Okey, kita tampal double sided kat atas ni. Okey. Okey. Cikgu nak Ifan yang tolong cikgu buat. Boleh, tak ada masalah. Okey, cikgu buka. Okey, Ifan ambil ribbon ni. Ribbon ni. Tolong tampal kat sini. Tampalkan. Ya. Ini dia punya finishing lah, cikgu kan? Betul. Okey. Oh, dah siap. jadi. Okey, cuba tengok. Nampak tak? Cantik tak apa yang kita orang buat hari ni? Beg kertas boleh masukkan macam-macam. Contohlah Ifan nak kahwin nanti. Kenapa saya nak kahwin pula? Cikgu dah kahwin belum? Belum. Ada chance. Ada chance. Okey. Nanti Ifan boleh masukkan barang dan tu jadikan doggy. Maknanya Ifan boleh buat sendiri. Lepas tu boleh bagi kat tetamu yang datang. Jimat. Ya, betul. Okey. Ifan, sebelum tu Ifan. Tadi cikgu hasilkan rekaan beg kertas. Kita guna kertas. Kita hasilkan beg kertas. Tapi untuk lebih menarik. Selain daripada kita buat atas kertas, kita boleh buat atas beg. Oh, boleh juga. Ya, tengok ni tadi logo NTV7 cikgu dah hasilkan pada beg ni. Jadi corak pada beg. Okey, selain cikgu. itu kita boleh hasilkan pada kasut. Semua benda lah kan. Ya, kalau betul. ada bentuk dan rekaan, telah bentuklah apa yang kita nak buat tu. Kita ada corak. Ada corak. Rekaan. Okey, kita pergi dekat sini. Okey, nanti cikgu akan bawa Ifan untuk penerangan seterusnya. Okey, tak apa. Sebelum tu, saya nak bawa beg ni, nak pergi membeli belah kejap lah. Okey. Boleh ikut saya tak? Mestilah nak ikut. Okey, kalau macam tu kita rehat dulu. Kembali selepas ini. Okey. Didik TV KPM.
KPM. Masih bersama saya Irfan Syamil dan Cikgu Siti akan kita sedang pun belajar tentang subjek pendidikan seni visual. Tadi kita dah belajar tentang blok stensil dan sebagainya kan. Dan agak-agaknya sekarang apa yang kita nak buat untuk segmen terakhir ni Cikgu? Okey, tadi kita dah belajar macam apa itu corak. Betul. Apa itu corak terancang, tidak terancang. Lepas tu kita belajar pula macam mana nak hasilkan blok. Okey, Lepas tu betul. kita hasilkan rekaan. Dah buat juga. Tapi untuk hari ni cikgu nak pastikan semua faham apa itu corak, apa itu rekaan. Okey, kita tengok kat sini. Okey, corak susunan secara berulang. Berulang, betul. Menggunakan garisan Grid. Rekaan. Kita hasilkan apa tadi Ifan? Kita hasilkan beg kertas. Ya, jadi fahamkan corak dan Rekaan. Kena ada Okey. corak dan ada rekaan. Kalau tak ada rekaan macam tak jadilah Macam kan? tak lengkap lah tajuk lengkap kita lah. bidang membuat corak dan rekaan. Betul, cikgu. Ifan tengok kat tangan cikgu ada apa ni? Cantiknya beg Cikgu. Beli kat mana nak satu je? Tak main dah beli, kita buat sendiri. Buat sendiri. Okey, guna Okey. teknik apa? Teknik Stensil. Jadi kita boleh guna teknik stensil untuk hasilkan produk sebagai kita menghasilkan beg, Okey, kasut dan macam-macam. Dan beg kertas Dah juga. lah, ada beg ni kosong lah Ifan. Kosong pula. Ya. Saya pun rasa sekejap beg ni kosong lagi. Kosong juga saya ambil kan? Juga, Ya, okey. Okey, saya Lagi ambil. mana? Jomlah kita pergi shopping. Okey. Go. Cikgu, cantiknya baju Ya ni. kan? Cikgu pun macam tak ada baju lah nak Siapa pakai. designer dia ni? Ya kan? Hebatlah. Okey, Ifan rasa nak yang mana baju cikgu belanja hari ni, Ifan? Pilih je. Saya nak yang ni cikgu. Saya Yang tu? sesuai dengan saya ni. Okey tak? Okey tak adik-adik semua? Rasanya sesuai. Kalau Ifan pakai semua, handsome. Mana daripada saya. Okey, Ifan. Kat sini kita ada pelbagai teknik membuat corak dan rekaan. Oh, ni teknik juga. Ya, tapi ada macam-macam teknik kan. Tadi kita belajar teknik stensil. Ini adalah teknik stensil yang salah seorang murid cikgu telah hasilkan. Aplikasi teknik stensil. Ya, untuk pada baju. Pada Okey, baju. yang Ifan pilih tu tadi sebenarnya ialah teknik ikat dan celup. Ikat dan celup. Macam mana tu cikgu? Dia kena ikat, lepas tu kita celup dalam warna. Tapi hari ni kita tak belajar, kita nak beli je. Kita nak beli je. Okey, tak apa. Boleh, okey. boleh. Untuk patung yang dua lagi ni, Ha. dia pakai ikat dan celup, cuma dia tambah dengan tulisannya. Apa ni? Apa tulisan dia? Malaysia Prihatin ni sebab sempena Hari Kemerdekaan. Betul, Okey. cikgu. Yang seterusnya ialah tengok ni, hasilkan beg daripada comel ikat ni. dan celup. Okey. Ifan. Ya, saya. Cikgu nak tanya Ifan. Alamak. Ifan, jangan takut, soalannya mudah sahaja. Apa, cikgu? Okey. Kalau Ifan diberi pilihan, selain daripada baju tu, Ifan nak baju mana lagi? Selain baju Beli ni... kat adik lah, dah beli. Beli kat adik? Beli kat adik. Adik Ifan perempuan, apa kata Ifan bagi baju ni? Okey, bagus. Sebabnya kita tak boleh pentingkan diri, kita beli Betul. juga untuk adik-adik. Betul? Nanti bergaduh pula nanti. Betul. Tak apa, hari ni Ifan pilih cikgu belanja. Cikgu belanja terbaik, cikgu. Saya nak semua lah. Tak boleh? Okey, tak ada hal. Tak ada. Okey, cikgu. Dah kita... Adalah contoh-contoh lain anak murid cikgu buat? Okey, ada. Kalau tu Ifan ambil buku yang warna kuning tu boleh, Ifan? Buku warna kuning. Buku warna kuning. Cuba tengok. Nampak tak adik-adik semua? Ini rakan cikgu hasilkan menggunakan teknik stensil. Kemudian hasil corak dibalut buku cerita. Aku tengok corak dia lebih teliti. Betul, cikgu. Ni saya rasanya nampak ada buah rupa-rupa ceri. apa tu? Buah apa tu? ceri. Buah ceri. Okey. Ni teknik stensil ke? Ya, betul. Okey. Okey, cuba Ifan angkat kasut pula. Angkat kasut pula. Okey, angkat kasut. Baik. Satu pun cukup. Ya, satu Satu je. cukup. Okey, cuba tunjuk kat kawan-kawan dekat rumah. okey. Okey, teknik yang digunakan juga ialah teknik stensil. Ya. Tapi diaplikasikan teknik stensil tu pada Pada kasut. Jadi Okey. kita ada elemen keusahawanan. Kita boleh berniaga, Ifan. Kita boleh jual. Cikgu dah Buka nampak dah Instagram. model cikgu siapa? Siapa cikgu? Siapa lagi kalau Alamak, bukan cikgu. Ifan? Payment macam mana okey tak cikgu? Payment tak boleh free. Tak boleh lah cikgu. Saya kerja cikgu. Cikgu dah belanja kan tadi? Okey, boleh. Untuk cikgu, free saja. Terima kasih. Oh, ini antara contoh-contoh yang anak murid cikgu hasilkan. Ya, anak cikgu hasilkan sendiri. Kalau kita tengok, cikgu ajar sekolah rendah. Tapi karya yang dihasilkan, Ifan rasa macam mana? Terkejut tak tengok? Menakjubkan. Ya. Ha-ha. Kadang-kadang potensi murid itu kita tak tahu. Kita yang kena asah dan cari. Nampak tak? Inilah antara hasil bakat yang Cikgu Siti cungkilkan. Dan untuk nampak ni, maknanya banyaklah kita punya orang kata apa latihan dan Ya, sebagainya betul. kan. Kena kerap lakukan latihan. Kadang-kadang bila kali pertama kita buat, belum tentu jadi. Betul. Jangan kata, tak cantik lah, tak jadilah. Tapi kita kena terus buat, berlatih supaya dapat hasil yang
berkualiti. Jangan sesekali berputus asa. Ya, betul. Kalau kita belajar ni, kalau fail sekali maknanya bukan gagal selama-lamanya. Kita Betul. boleh bangun kembali dan hasilkan apa yang kita nak selama Irfan ini. ada media sosial? Ada cikgu. Kalau macam tu nanti ambil gambar beg, kita post dekat media sosial. Boleh tengok kawan-kawan tengok. Mana tahu ada yang nak beli. Kita boleh jual. Kita boleh jual. Betul, Jadi cikgu. usahawan. Jadi usahawan. Nampak tak? Dua dalam satu. Betul. Bukan sahaja pendidikan seni visual dan kita belajar tentang subjek keusahawanan juga. Ya, betul. Okey cikgu. Apa kata cikgu? Rumuskan sedikitlah sebelum kita akhiri program kita pada hari ini. Okey, untuk murid sekalian, jangan takut untuk membuat corak dan rekaan. Okey, untuk kali pertama awak hasilkan corak dan rekaan, mungkin karya comot, tidak kemas, tapi untuk kali pertama tak ada orang yang terus berjaya Irfan untuk kali pertama cubaan. Betul, cikgu. Tapi kita kena terus cuba dan cuba untuk hasilkan sesuatu yang berkualiti. Dan yang paling penting untuk dinilai di sekolah, kita ada PBD. PBD, Pentak siram bilik darjah. Guru akan nilai murid dari aktiviti yang dijalankan di dalam kelas untuk dapat tahap penguasaan yang tinggi. Ifan nak dapat tahap penguasaan yang tinggi tak? Paling tinggi juga saya 6. Ya, pandai tahu tahap penguasaan ada 1 hingga 6. Kalau Ifan dapat TP, kita panggil TP lah kan, tahap penguasaan 6, Ifan dah dalam kategori murid yang inovasi, dapat hasilkan karya sendiri, dapat membuat apresiasi sendiri. Okey, itu cikgu. saja daripada cikgu. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama saya pada hari ini, dan kepada penonton di rumah, manfaatkanlah ilmu yang telah diajar oleh Cikgu Siti tentang pendidikan seni visual dan teknik stensil. Okey, terima kasih. Kita akan kembali pada esok hari pukul 2 hingga 3 petang. Dan untuk esok, subjek apa? Kalau nak tahu, saksikan. Okey, baiklah, dengan itu sehingga berjumpa lagi dan Bye. Didik TV KPM